My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Ya كفروا يردوكم على أعقابكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini untuk kita teruskan pengajian kita pada minggu ini pada halaman yang ke-69 sebelum kita mengulang kaji pada minggu ini tentang perjuangan. Bagaimana Allah meletakkan, menyatakan pada juz yang pertama Allah mendidik kita dengan hati, dan kemudian Allah mengingatkan tentang peraturan pada juz yang kedua, dan pada juz yang ketiga kita banyak berbincang tentang infak, tentang ekonomi untuk berjuang, kerana pada bahagian yang keempat, juz yang keempat ini banyak kita bercerita tentang perjuangan, tentang bagaimana berusaha membawa kebenaran, dan inilah yang kita ingin sama-sama lihat. Sebagaimana kita lihat, kita bersyukur pada Allah SWT dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi kita membaca dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Saya baru je membaca tafsir daripada Tok Guru Ni Aziz ya. Bagaimana beliau menyatakan tentang bismillahirrahmanirrahim yang Ustaz baca tadi itu, dia bagi perumpamaan seperti dua orang isteri. Ya, saya baca tajuk dia pun kejut okey kan. Rupanya dia kata, cuba bayangkan kalau seorang isteri ini ya, dia ni kalau katakan minta air teh, dia kata ini bang, contohnya kan, dengan senyum. Kemudian kalau minta tolong untuk bawakan buku ke apa ke, insya-Allah bang, dan kemudian bagi buku. Kemudian saya ni nak pergi 2-3 hari keluar ni kan, untuk outstation kan, tak apa bang, saya jaga anak, jaga rumah ya. Itu ciri yang pertama kan. Apakah perasaan bila suami ada isteri begitu? Sudah tentunya dia berkasih sayang ya dengan si isteri berbanding dengan isteri yang kedua.
Bukan isteri nombor 2 ya, isteri kedua, ciri kedua ya. Di mana Tok Guru dalam tafsir dia menyatakan ini cerita tentang bismillahirrahmanirrahim ni ya. Bukan dua isteri. Bukan dua isteri. Dia ada ciri isteri inilah okey. bandingkan yang pertama yang kedua. Yang kedua ni kalau minta teh muka dia berkot-kot Ustaz. Kan? Ya. Yang kedua kalau minta buku tadi tu tak boleh ambil sendiri ke kan? Kan? Dan yang ketiga kalau nak keluar 2-3 hari tu abang nak pergi mana? Kan? Abang nak pergi mana sebenarnya ni? Dah duduk rumah. Kan? Sudah tentu bagi ciri isteri yang pertama ya itu menenangkan ya berbanding dengan ciri yang kedua. Ustaz Tuan Guru ni Aziz ketika dalam tafsir ni menyatakan kalau baca bismillahirrahmanirrahim kita bila mendapat isteri yang ciri pertama pun kita rasa ya Allah kan bersyukurnya tenangnya, apatah lagi walillahi mathalul a'la ya, perumpamaan ini Allah lebih tinggi daripada itu. Bila yang ini bukan sekadar buat teh, bukan sekadar jaga 2-3 hari, tetapi ini Allah Ar-Rahman yang jaga pada setiap masa 24 jam. Kan, bagi bukan air teh saja Ustaz, air macam-macam yang diberi oleh Ar-Rahman dan lebih daripada itu. Bila Ustaz Tok Guru ni Aziz menyatakan bahawa dia bagi kepada orang yang sembahyang tak sembahyang dia tetap senyum ataupun beri rezeki ya, bagi juga makanan, beri bantuan, pertolongan, penjagaan walaupun orang tu tak sembahyang. Kalau sembahyang baca Quran macam tuan-tuan di rumah, sudah tentunya kita kalau tadi dah bahagia bersama isteri yang ciri nombor 1 ya, apatah lagi kalau katakan ini Allah, dan itulah satu cara untuk kita menghargai Allah Ar-Rahman ya, tetapi Ar-Rahim macam mana, insya-Allah kita tengok lagi lah, ada perumpamaan lain ya yang dikongsikan sebagai memulakan program kita pada hari ini. Dan kita nak melihat apakah kandungan daripada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim memberi kepada kita halaman 69 pada hari ini. Sinopsis pada hari ini bermula pada ayat ke-149 ya, mari sama-sama kita perhatikan. Ayat 149 hingga 151, peringatan agar jangan mengikuti ajakan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang kufur yang tidak mahu mengikut kepada Ar-Rahman ya, walaupun Ar-Rahman ni dah bagi macam-macam ya kepada kita semua. Dan yang keduanya pada ayat 152 hingga ayat 153, faktor-faktor kekalahan. Jadi hari ini Ustaz, muka surat 69 ni rahsia kalah. Rahsia kalah. Rahsia kalah. Kalau nak kalah buat macam mana? Kalau nak kalah tengok pada muka surat ini. Ya, kalau yang sebelum ini rahsia bangkit dan menang, ya. Kali ini rahsia kalah, untuk sama-sama kita ambil pertolongan ataupun panduan, ya. Jadi sama-sama kita lihat dan kita akan mula baca daripada ayat 149 hingga ayat 152, ya. Baik. Jadi sama-sama kita baca Ustaz ayat 149 hingga ayat 152. Masya-Allah. Panjang sikit ini ya. Rahsia kekalahan. Tu hari ni ajaib tu. Pelik ni kita nak biasa dapat rahsia kemenangan. Rahsia ni tak ada cerita, tapi hari ni nak cerita rahsia kalah. Kalau nak kalah buatlah. Buat ni. Kan maksudnya insya-Allah jangan buat insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran sekian, teruskan share program kita, mudah-mudahan dapat kebaikan insya-Allah. Baik, kita akan baca daripada surah Ali Imran ayat yang ke-149 hingga 152. Ayat yang sangat besar, ayat yang begitu gerun, berkenaan dengan yang pertama sekali tidak mentaati orang-orang kafir. Insya-Allah akan dikupas oleh Ustaz Fazrul nanti bagaimana orang-orang yang kita kata apa dalam perjuangan, dalam perjuangan peperangan mestilah dengan kekuatan dan juga tidak lari daripada peperangan. Jadi ini perang satu perjuangan paling tinggi, kemudian perjuangan di peringkat negeri, di peringkat negara, di peringkat keluarga, ya. Jadi itu perkara perjuangan yang kita nak perhatikan insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم. Surahul Azim. Inilah daripada ayat yang ke-149 hingga ayat 152 untuk sama-sama kita beri perhatian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Di mana dalam ayat 149 ini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, nescaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Jadi ini seruan Ustaz ya, memulakan ayat 149 ini rahsia kalah. Rahsia kalah. Kalau siapa yang terlupa muka surat, kalau siapa nak kalah muka surat 69. Ya, ini dia punya formula. Pasal apa? Kerana ini adalah analisis. Allah memberi komentar tentang bagaimana kalahnya perang Uhud. Ya, pada raund pertama menang tetapi raund kedua kalah dan akhirnya terbunuh ataupun syahid 70 orang di kalangan tentera muslim. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladina kafaru, jika kamu mentaati kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang dibuat oleh orang-orang kufur itu? Yaruddukum ala aqabikum, dia akan mengembalikan kamu ke atas tumit-tumit kamu. Ya, apa maksud tumit-tumit kamu itu? Maksudnya kita akan kembali ke belakang balik. Ini satu expression, satu perumpamaan ataupun penyataan dalam bahasa Arab. Ya, fantang qalibu khasirin, iaitu maka kamu akan kembali khasirin. Ya, daripada perkataan qalaba itu sebenarnya kita boleh berada di atas menang, tetapi bila seseorang itu mengambil jalan kufur dalam kehidupan, ya, sebagaimana kita bincang semalam, kufur itu apabila seseorang itu mengambil dunia melampau daripada akhirat, ya, mengutamakan dunia berbanding dengan iman pada Allah, mengutamakan dunia berbanding dengan seruan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku daripada atas itu pergi ke bawah, fatanqalibu khasirin, ya, menjadi orang-orang yang rugi. Kita biasa baca misalnya dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr, ya, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi sebenarnya kalau kita dah jaga-jaga, kita dah untung, sebenarnya bila kita kembali ataupun tidak mengutamakan iman, ya, lawan kepada kufur itu yang kita baca dalam ayat 149, kesannya ialah kita akan diterbalikkan, ya, kita akan diterbalikkan menjadi orang yang rugi. Dan khasirin ini dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, maksudnya ialah ini bukan seorang-seorang sahaja yang rugi. Mungkin kalau kita tak jaga masa, innal insana lafi khusr, setiap insan dalam rugi. Tetapi bila di dalam ayat 149 ini, ruginya itu berjemaah, Ustaz. Rugi berjemaah. Biasa orang cakap sembahyang berjemaah kan. Ini rugi berjemaah. Ini page ini, halaman ini rugi berjemaah, kalah berjemaah. Ini formula dia.
Allah beritahu kepada kita. Dan ayat 150, balillahu maulakum, tetapi hanya Allah lah pelindung, ya, pelindungmu, wa huwa khairun nasirin, Allah lah sebaik-baik nasirin, sumber untuk pertolongan. Ya, jadi lawan pada khasirin itu rugi adalah menang ataupun berjaya. Maka siapakah yang akan melindungi kita daripada angkara orang-orang yang kafir adalah Allah. Allah ini maulakum, rakan teman yang rapat, pelindung, ya, kalau kita ada masalah ke, kita ada cabaran ke, Allah adalah maulakum wa huwa khairun nasirin, Allah akan beri pertolongan, Ustaz, ya. Jadi ini komentar awal sebelum Allah beritahu dalam ayat 151 sanulqi. Apa maksud sanulqi? Sanulqi ni seperti kalau ada, Ustaz kalau pernah main dart, Ustaz, ya. Dart tu yang kita paling tu kan. Okey, jadi bila sanulqi ini dibaling tepat kena pada tempatnya itu namanya sanulqi. Jadi sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba, ya, Allah membaling tepat kepada Allah menghantar para malaikat kepada hati orang-orang yang kufur itu satu perasaan namanya adalah ar-ru'ba. Jadi sebenarnya Allah memang akan tolong kepada orang beriman, ya, orang yang percaya. Dia macam tadi lah Ustaz kan. Kalau Allah Ar-Rahman memang 24 jam jaga kita, kita sepatutnya sayang ikutlah cakap Allah, kan. Tetapi ada orang yang dia tarik, dia nak, kan, dia duit nak daripada Allah, tapi ikut cakap Allah tak nak. Dia ada masalah lah tu, kan. Itu ada masalah. Allah bagi facilities, Allah Taala bagi kemudahan ambil, tapi tak nak ikut. Dia nak yang dia punya kelebihan saja, tapi ikut peraturan dia tak nak. Jadi Allah menyatakan kalau orang yang begini, alladzina kafaru, Allah akan campakkan dalam hati mereka ini ar-ru'ba bima asyraku. Mengapa jadi begitu? Kerana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyakit syirik ini Ustaz, ya, kesannya adalah kita akan rasa pengecut dan penakut. Itu kesannya. Dan kegagalan umat Islam, ya, zaman ini, zaman terdahulu, kalau ada unsur-unsur syirik, benda-benda yang mensyirikkan Allah SWT ataupun perkara yang syirik khafi yang tersembunyi pun akan mengganggu kepada kejayaan. Dan kejayaan ni sebelum dia gagal, dia ada satu perasaan namanya adalah ar-ru'ba, takut, pengecut, ya. Dan ini Allah bantu billah ma lam yunazzil bihi sultana, ya. Mereka syirikkan Allah dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah di sini sultana ni keterangan, tetapi dia ada dalil, ya, dalam bahasa Arab. Dia ada bayyinah, ya, tetapi di sini Allah menggunakan perkataan sultana kerana ia ada kaitan dengan keterangan dari pihak yang ada authority, yang berkuasa. Macam sultan, macam kita cakap sultan ada kuasa, kan. Jadi bila Allah kata Allah tak pernah turunkan sultan, ya, keterangan yang daripada pihak authority daripada Allah SWT, tapi mereka buat-buat, ya, mereka buat peraturan sendiri. Kesannya ialah wa ma'wahumun nar, neraka sebagai tempat kembali mereka, wa bi'sa mathwaz zalimin, ini adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Allah meletakkan istilah 151 ini maswa, ya, maswa Ustaz, ya, daripada perkataan sawa, sawi, iaitu dia tempat tinggal. Dia sama juga maskan ini tempat tinggal juga, rumah kita. Tapi kalau maswa ini tempat tinggal generasi demi generasi, generasi demi generasi. So maksudnya apa? Di sini Allah menyatakan kalau seseorang itu dia kufur, dia akan dapat pengecut kerana syirik yang dibuat, dan kesan di akhirat nanti dia akan diberi satu tempat bergenerasi, ya, lama-lama tu api neraka. Mengapa jadi begitu? Kerana mereka tidak adil ataupun melakukan kezaliman di atas muka bumi ini. Jadi kalau boleh Ustaz, kita ulang balik ayat 151 ini Ustaz, boleh, ya. Boleh. Untuk pastikan kita ingat bahawa sebenarnya kalau kita pengecut dalam hidup ini, sebenarnya pasal ada syirik. Kadang-kadang ada orang dia takut pada bos, dia takut pada isteri, takut pada suami, takut pada sesama sendiri, pasal bukan kerana orang tu power sangat pun, ya, tetapi kerana ada syirik kepada Allah SWT. Dia rasakan bahawa saya ni tak fikirkan pada Allah, ataupun rasa macam orang itu lebih kuat daripada Allah Subhanahu Taala untuk menekan saya ataupun mengganggu saya. Padahal sebenarnya kalau kita esakan Allah Subhanahu Taala, kita mungkinlah ada segan, takut pada sesama manusia, tetapi insya-Allah Allah Rabbul Jalil insya-Allah boleh bantu kita. Jom kita sama-sama ulang ayat 151 Ustaz. Baik, 151 kita baca satu ayat ini dengan taradum mujawwad ras insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين اللهم أجرنا من النار يا الله. Mudah-mudahan Allah selamatkan Semoga Allah selamatkan kita Ustaz ya daripada wa ma'wahumun nar, tempat kembali mereka api neraka, dan seburuk-buruk kepada tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman ya. Jadi ini adalah daripada ayat 151 Ustaz ya. Sebelum masuk kepada analisis tentang Uhud, bagaimana untuk gagal. Okey Ustaz ya. Tadi dah ada dah. Dah ada, iaitu apabila seseorang itu banyak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka timbul ketakutan. Sebenarnya pada round pertama orang-orang kafir itu dia takut kepada tentera. Pada waktu itu sekitar 1000 pergi, 300 balik. Ini munafik daripada perang Uhud itu ya, balik dan melawan kepada tentera musyrik yang beribu-ribu, berganda-ganda Ustaz ya. Tetapi Allah menyatakan di sini round pertama tu apa yang berlaku, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum biiznih ya, iaitu dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya ya, iaitu apa, dengan izin Allah. Tahussunahum, maksudnya tahussunahum itu kamu membunuh mereka ya. Ini bukan ahsa Ustaz ya, bukan ahassa, tapi ini hassa. Hassa ini membunuh dengan tepat ya, sebagaimana kita nampak pada ayat 152. Jadi Allah membuat analisis ini ataupun menerangkan Allah benar-benar menunaikan janji. Apa maksud menunaikan janji? Allah pasti menolong orang yang beriman. Itu janji Allah. Allah janji kepada orang-orang terdahulu, Allah janji kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, Allah pasti menunaikan janjinya, tak pernah dia tak tunai janji ya. Dia kadang-kadang dengan pasangan ke dengan kawan ke ada masa tunai janji, ada tak, pasal kita ni lemah Ustaz kan. Kita cuba sebaik mungkin untuk tunaikan janji. Tetapi yang tidak pernah gagal menunaikan janji ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan round pertama ya, istahussunahum biiznih ya, iaitu mereka, kamu semua boleh membunuh mereka dengan izinnya. Memang menang. Perang Uhud itu round pertama memang menang kerana semuanya mengikut peraturan daripada Allah dan Rasul ya. Nabi kata okey, yang di bukit Rumman pemanah sila duduk sana, posisi depan duduk depan, yang belakang duduk belakang ya. Kalau ikut kepada Dr. Mustafa As-Sibai ada cerita tentang perkara ini, insya-Allah nanti kita sambung Ustaz ya tentang kisah ini. Tetapi itu round pertama, pusingan pertama. Round kedua, bagaimana kalah. Yang ini kita nak tengok selepas rehat nanti. Sebelum itu kita nak tengok dahulu perkataan yang kita nak belajar pada hari ini insya-Allah. Iaitu perkataan yang kita lihat pada ayat 149, khasira ya, yang diletakkan khasirin pada ayat 149, maksudnya adalah rugi ya, yang berulang 65 kali disebut dalam al-Quran, dan Allah menyatakan bahawa fatanqalibu khasirin ya, kamu semua diterbalikkan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi ini Allah beritahu kepada kita semua, kepada saya, kepada kita Ustaz ya, mengingatkan kalau kita ni dah berjaya beriman, kalau kita nak diterbalikkan menjadi orang rugi, gagal, fail, kan. Kalau kita mahu begitu, silakan ikut pada orang-orang yang kufur ya. Jadi ini adalah peringatan kepada kita ya, kalau rugi seorang-seorang kerana kita tak uruskan masa dengan elok. Satu daripada panduannya surah Al-Asr. Tapi kalau nak rugi berjemaah, maka caranya ialah sebenarnya kita nak
elakkan daripada perkara ini, kita taat kepada orang-orang yang kafir, ya. Ada istilah berbeza ya dalam Quran, tuti'u, ata'u dan juga ittiba', ya. Kalau ittiba' itu dekat, ya, tapi kalau tuti'u itu dekat tapi jauh pun dah cukup. Sebenarnya taat secara jauh kepada orang yang kufur untuk jangan solat, jangan utamakan Quran dalam organisasi, dalam memimpin. Kalau nak pilih pemimpin, tak payah pakai Quran. Kita kan ada pendapat kita. Jadi di sini Allah menyatakan ini formula yang kita perlu jauhkan agar kita jangan terbalikkan menjadi orang yang rugi. Kita akan analisis bersama, kita akan melihat round 2 untuk memahami lebih lagi bersama kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Okay. Nasyid lagi. Bertemu kita dalam My Quran Time, baca faham amal kita pada hari ini untuk kita sama-sama melihat kepada analisis bagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu taala untuk kita tidak gagal di dalam kehidupan kita. Dan sudah tentunya ini ada panduan ya daripada Al-Quran pada halaman yang ke-69. Kita sudah pun membaca ayat 152 di mana di situ ada rahsia yang besar. Round pertama, pusingan pertama kita berjaya, ya. Pada pusingan yang kedua berlakunya serangan daripada musyrik pada waktu itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid dan akhirnya 70 orang wafat dan kalah pada waktu itu. Jadi kita akan bersama, ya, insya-Allah melihat kepada perkara ini untuk kita jadikan panduan. Sebelum itu kita bersama dengan sahabat Al-Quran dengan tajwid bersama dengan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran. Jom sama-sama kita sertai di platform rasmi yang telah disediakan, iaitu Facebook Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time. Juga boleh di YouTube, iaitu My #Quran Time Official dan Instagram My Quran Time Official. Jom sama-sama kita bertemu, kita berkenalan, kita share sama-sama ilmu dan maklumat, insya-Allah. Baik, sudah penonton sekalian, kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. Sedikit itu ialah satu huruf lah, maksudnya satu huruf sahaja. Iaitu hari ini kita nak belajar satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran, masih lagi berkaitan dengan makhraj lidah, iaitu huruf yang berada di hujung lidah, yang mana hujung lidah itu diletakkan pada bahagian belakang gigi bawah. Di antara dua gigi kita itu, kita letakkan di hujung lidah itu, di belakang gigi. Tengok gambar rajah yang ada tu dekat kita bulat tu, hujung lidah tu diletakkan di belakang gigi bawah. Kita ambil contohkan pada ayat yang ke-152, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum biidni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Itu huruf zai. Di mana? Okey, mungkin kamera boleh tunjuk. Saya nak tunjuk sedikit buka rasi ya. Dia antara dua gigi kita. Ini contohkan gigi lah, gigi depan. Kita boleh rapatkan kedua-dua gigi kita. Tapi bukan fokus pada rapat itu. Boleh rapatkan hujung lidah kita ni, hujung lidah menekan di belakang gigi. Pada belakang gigi bawah. Okey. So bunyi zai itu akan keluar di antara dua gigi kita. Hujung lidah mesti tekan. Okey. Maka keluarlah huruf zai. Rapatkan, kemudian hujung lidah ini tekan di belakang gigi bawah, maka keluarlah daripadanya huruf zai. Ada 3 huruf di situ, maka hari ini kita fokus satu huruf, iaitu huruf zai. Wa tanaza'tum. Tak puas hati lagi, matikan huruf zai itu, kita akan dapat rasakan lagi makhrajnya dengan lebih dekat dan lebih rasa. Bila mati ni, maksudnya lidah tu berada lama sedikit pada belakang gigi tu. Azwaja, zu. Itulah huruf zai. Makhrajnya di mana? Hujung lidah diletakkan di belakang gigi, bukan depan, belakang gigi bawah. Baik, sama-sama selamat kita
cuba dan amalkan ilmu yang kita belajar. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Tirmizi memberi pencerahan tentang huruf zai. Zai. Ya, zai. Ya. Kalau yang tersilap orang cakap zai tu jadi apa Ustaz? Dia kalau tersilap zai biasanya Okey. yang biasa tersilap lah kalau Biasanya ada yang sebut zaid tidak tepat, maksud dia bunyi ringan sangat. Contoh sepatutnya watanaza'tum disebut watanaza'tum. oh okey. Dan azwaja Oh, dia hampir kepada huruf zal. huruf tu. Maka tu dia boleh berubah makna lah. Berubah makna, betul. Pasal zal dengan zai itu banyak perkataan-perkataan bahasa Arab yang ada kaitan perkara ini. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kita belajar sebentar tadi dan sebenarnya perkataan yang Ustaz beritahu tadi watanaza'tum itu adalah salah satu daripada 3 perkara untuk gagal. Tu dia. Ya, Betul, mari dah kita tengok tadi tu, sama-sama. Ustaz. Ya, Masya-Allah. ya. Iaitu kalau kita tengok pada ayat 152 itu, Allah menyatakan hatta, ini dah masuk round kedua dah ni. Hatta idza fashiltum, apabila kamu ini rasa lemah hati kamu, wa tanaza'tum fil amr, kamu itu bertelagah, ya, kamu berselisih pada urusan itu, pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, ya. Jadi ini adalah ayat yang menceritakan tentang rahsia gagal pada round kedua itu. Pertama, dia rasa lemah hatinya, ya, rasa lemah hatinya, rasa macam oh kita ni dah menang ni, rasa kita dah tak payah lagi dah ikut pada arahan Nabi, ya. Yang keduanya watanaza'tum, mereka itu berselisih. Watanaza'tu Ustaz, ya, dia seperti tanaza'tum ini seperti kita terkejut ataupun macam marah, ya, kita bangkit, istilahnya bangkit untuk menyatakan pendapat. Jadi pada waktu itu bangkit itu kerana yang ini pun bangkit, yang ini pun bangkit, jadi berselisih pada urusan apa? Urusan yang disebutkan oleh Nabi sebelum berperang itu, lindungi barisan belakang, jangan sampai mereka datang menyerang dari arah belakang, ya, pasal belakang ni defender, ya, yang melindung, yang depan ni yang serang. Jadi bila Nabi kata lindungi, siapa nak lindung? Hujani mereka dengan anak panah kerana pasukan berkuda tidak akan mampu melawan anak panah tersebut. Ini menurut Dr. Mustafa Sibai dalam As-Sirah Nabawiyah, dalam Amazing Quran ini. Jadi yang atas bukit itu sebenarnya dia nak cover, dia nak lindungi barisan belakang dengan panah kalau ada serangan musuh. Ya, kalau depan dah lawan, tinggal belakang saja nak bertahan, mesti ada yang cover. Ya, jadi kelebihan pada umat Islam, mereka berada di bukit itu, jadi insya-Allah boleh menang. Tetapi apakah yang berlaku? Watanaza'tum fil amr. Urusan itu mereka bertelagah. Dia kata, kita round pertama dah menang. Nabi dah pesan dah tadi. Kalau kita akan menang selama kamu tetap berada di tempat masing-masing, dan kemudian dalam satu riwayat, apabila kamu melihat kami mendapat kekalahan, jangan tinggalkan posisi. Jika menang, jangan tinggalkan posisi, ya. Kalau kamu melihat kami mengalahkan mereka, memenangi peperangan, mereka terbunuh, jangan tinggalkan posisi. Banyak kali Nabi ingatkan, ya, ketika awal sebagai seorang ketua pada waktu itu. Tetapi apa yang berlaku bila mereka dah menang round pertama, pasal Nabi kata kami akan hantar seseorang untuk beritahu okey dah habis. Tak ada seseorang sampai ke atas bukit tersebut, mereka kata kita dah menang, kita dah boleh turun dah ke bawah, ya. Pasal apa? Pasal bila turun ke bawah, mereka buat apa? Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, ya. Istilah yang Allah berikan di sini, mereka itu derhaka selepas mereka melihat apa yang mereka cintai, iaitu harta ghanimah yang berada di bawah, ya. Ada yang kata bahawa kalau mereka lambat ambil nanti, habislah nanti, ya. Jadi aktiviti mereka untuk mengambil harta ghanimah, lari daripada posisi yang ada pada waktu itu, digelar sebagai wa'asaitum. Mereka bermaksiat ataupun menderhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu pencerahan daripada Allah yang amat-amat mantaplah Ustaz, ya. Pasal apa? Bila 70 orang terbunuh, ya, kalah umat Islam, dan orang memang fokus kepada tentera yang berada di posisi Jabal Ruman, yang bukit untuk memanah tersebut. Memang bila Allah keluarkan ayat ini memang tertekan betul para sahabat, ya. Allah cakap apa? Minkum may yuridud dunya, sebahagian daripada mereka sukakan pada dunia, sebahagian daripadanya nak turun ke bawah itu nakkan akhirat. Yang menariknya dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan man, iaitu siapa ataupun orang yang. Tak ada nama minkum, nama Fazrul ke apa ke tak keluar. Pada waktu itu ada nama-nama sahabat tak dikeluarkan di sini. Apa maksud dia di sini? Allah sebenarnya dan Allah bagi dua pilihan. Ada yang suka dunia, suka akhirat. Kesannya ada yang
dia rasa bersalah sangat ni, dalam hati dah rasa bersalah dah, Allah dah beritahu ni dia suka pada dunia, tetapi Allah cover dengan minkum may yuridul akhirah. Jadi sahabat yang lain tidak boleh nak tunjuk dia inilah sebab kekalahan yang tak ada. Pasal mereka ni adalah orang yang suka, sebahagiannya suka dunia, mungkin dia ni suka akhirat, dan tetapi wa asaitum, tetap wa asaitum. Kamu derhaka, kamu tidak ikut perintah, maka tiga perkara inilah yang menjadikan kekalahan kepada umat Islam, ya. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Ya, mereka berpecah, Allah berpalingkan, dan akhirnya Allah menguji dengan kekalahan tersebut. Jadi kalau kita lihat pada ayat 152 ini, formula untuk kalah, Ustaz. Yang pertama ialah rasa lemah jiwa dalam nak berjuang. Bagi ibu ayah rasa lemah nak membina keluarga, dalam organisasi lemah kalau nak buat sesuatu projek, itu lambang nak gagal lah tu. Ya, yang pertama. Yang kedua, suka bertelagah dan pada urusan-urusan yang ada, suka berkelahi, berselisih. Benda yang boleh diselesaikan elok-elok, ikut peraturan dah jelas, tak jelas boleh tanya, tapi ditelagahkan ataupun dipersisihkan. Dan yang ketiganya ialah ma arakum ma tuhibbun. Derhaka kerana mengutamakan apa yang kita cintai, bukan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Maka dengan perkara tersebut, Allah kata Allah uji dengan kekalahan, tetapi Allah hujungkan dengan walaqad afa ankum, dan sungguhnya dia telah memaafkan perbuatan kamu, wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Ya, kurniaan Allah ke atas orang-orang beriman, walaupun kalah tetapi masih lagi mereka digelar sebagai orang beriman. Menariknya ini pasal apa? Pasal kadang-kadang dalam organisasi, Ustaz, ya, ataupun dalam keluarga ke, bila ada orang buat silap, ya, kadang-kadang yang buat silap tu digelar sebagai penderhaka, digelar sebagai pengkhianat, digelar sebagai macam-macam. Sebenarnya Allah tak gelar pun mereka sebagai pengkhianat. Kamu betul, kamu tak ikut cakap, tetapi kamu tidak digelar sebagai penderhaka kepada Allah. Allah gelar mereka wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Jadi ini peringatan kepada saya, kalau ada orang yang tak buat kerja ke, tak ikut peraturan dalam organisasi ke, jangan bagi gelaran yang buruk-buruk. Khuatir kitalah yang buruk tersebut, ya. Dan Allah menyambung apakah berlaku selepas itu, ayat 153 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Saudara penonton yang dimuliakan, kita sambung ayat terakhir daripada surah ayat yang kita bincang pada hari ini, muka surat yang ke-69, iaitu ayat yang ke-159. 53. Menceritakan tentang apa, Ustaz? Lari daripada perang, Ustaz. Lari dari perang, ayat Lari daripada 153 perang. ini. Ustaz boleh kaitkan dengan keadaan kita hari ini, Betul. Ustaz. InsyaAllah. Baik, kita baca terlebih dahulu. Moga-moga kita mendapat panduan, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Begitulah ayat 153. Ya Allah mengingatkan kepada kita, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, ya. Allah tidak, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedangkan Rasul, ya, yang berada di antara kamu yang lain memanggilmu, kerana itu Allah menimpakan padamu kesedihan demi kesedihan, ya. Jadi ini yang berlaku, Ustaz, ya. Jadi mereka ini dah nampak dah harta di bawah itu, ghanimah itu. Ada yang kata ma tuhibbun itu bukan harta itu, pasal sebenarnya harta itu mereka ambil, kita ambil, nanti Rasul akan bagikan sama rata, insya-Allah bersama, ya. Tetapi ma tuhibbun itu ialah mereka suka kepada kemenangan tersebut. Tapi itu pun Allah tegur.
Kalau kamu suka kemenangan round pertama, kamu tidak ikut peraturan, kamu juga dianggap sebagai derhaka kepada Rasul, maka dalam kehidupan kita ini, kemenangan bukanlah milik kita. Jangan mengharapkan kemenangan, tetapi kita perlu melaksanakan tugas kita, proses kita. Kalau jaga tempat memanah, jaga. Kalau jaga pejabat, jaga. Kalau jaga stesen, jaga rumah, jaga pejabat, jaga mana-mana yang kita perlu jaga, jaga. Walaupun kita sudah menang. Pasal apa? Pasal kalau menang kemudian kita tak jaga stesen ataupun tempat yang kita bertanggungjawab, sebenarnya kita sedang menjemput kegagalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyatakan bila mereka sudah begitu iz tusaidun, ya, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, wala talwuna ala ahadin war rasul, dan juga pada rasul yang menyeru kamu untuk sama-sama, ya, untuk sama-sama di antara mereka memanggilmu kerana itu Allah menimpakan padamu kesedihan demi kesedihan. Pasal tidak mengendahkan kawan-kawan yang lain, tidak mengendahkan Rasul, maka Allah memberi kepada mereka apa? Ghammam bi ghammin. Ya, apa maksud ghammam bi ghammin? Kekalahan demi kekalahan, duka cita atas duka cita. Ya, likaila tahzanu, supaya tidak kamu bersedih hati atas apa yang hilang daripada kamu dan apa yang menimpa kepada kamu. Dua perkara, ya. Jadi ini analisis penting Ustaz, ya. Pasal ini dah kalah, memang tentera-tentera Islam amat bermuram durja, ya. Amat stres. Ya, kalau orang memang stres. Ya, pasal apa 70 orang pergi ni. 70 orang pergi, Nabi sebagai ketua rasa, ya Allah, ya, kita boleh bayangkanlah tuan-tuan, ya. Cuba bayangkan kalau mak ataupun ayah orang yang kita sayangi terbunuh, Ustaz, ya, kerana kita tak buat kerja. Kita tak buat kerja, kan? Kalau kita dah buat kerja apa sebagainya, dia sakit, dia meninggal, okey. Tapi kalau dia sakit, dia minta ubat, kita tak bagi, dia panggil kita tak jawab, contohnya, kita akan rasa amat stres, kita rasa, ya Allah, apa aku ni? Begitu, ya. Jadi tentera Islam pada waktu ini ghamman bi ghammin, diberikan duka cita atas duka cita, likaila, ya, supaya tidak kamu bersedih hati atas apa yang hilang daripada kamu dan juga apa yang menimpa kepada kamu. Jadi ini adalah apa yang berlaku kepada tentera Islam pada waktu ini, sehingga kan mereka macam dah tak ada perasaan, Ustaz. Dia macam orang kalau dah kena macam apa, sudah jatuh di tipe tangga. Masa jatuh kali pertama dia rasa macam begitu, kan. Tapi kena lagi, akhirnya dia rasa macam that's it. Begitu, kan. Dia tak boleh fikir dah. Allah menjelaskan perkara ini kerana apa? Kerana Allah beri demi beri, termasuklah juga berita pada waktu perang Uhud itu, katanya Nabi sudah wafat. Berita itu menambahkan lagi stres. Ini round 2. Round pertama okey. Round kedua itulah tersebar berita Nabi sudah wafat, ya. Jadi tentera Islam makin lemah dan mereka rasa terlampau down pada waktu itu. Itu Allah menyatakan wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu, ya. Allah amat tahu apa yang kamu buat sebenarnya. Sama ada kamu tu betul nak turun kerana dunia, kerana akhirat, kamu ini bertahan, ada yang bertahan. Pada waktu itu ada sahabat yang bertahan, Allah tahu, dan kamu tidak dapat dah nak figure out, nak tentukan ini macam mana nak selesaikan masalah ini. Rupa-rupanya pada ayat yang ke-154. 154 yang kita akan baca pada siri yang akan datang, kita akan tahu rupa-rupanya bila Allah bagi atas bagi ini. Perkataan yang saya nak kongsikan Ustaz ni dengan penonton ialah istilahnya wala ma asabakum, ya, dan tidak di atas apa yang menimpa kamu. Asabakum ini, ya, maksudnya ialah jatuh kepada kita, ya, sesuatu musibah yang berlaku kepada kita, sebenarnya dia memang targeted. Memang Allah dah susunkan khas untuk kita. Katakan apa yang berlaku pada saya, Ustaz, ya, cabaran ke ujian apa sebagainya, khas untuk saya, package untuk saya. Yang untuk ustaz lain, dan dia tidak boleh bertukar. Dia tidak boleh bertukar. Jadi bila berlakunya, contohnya ada yang terbunuh, ada yang luka, Nabi patah gigi sampai berdarah kaki, itu semuanya itu memang Allah targeted. Pasal apa? Pasal Allah nak bagi sesuatu selepas ini, ya. Clue untuk halaman 70 nanti Allah bagi sakinah.
Sakinah itulah yang menyebabkan mereka akhirnya boleh susun balik kehidupan selepas itu. Mereka tidak trauma, tidak stres, tidak sampai, kalau zaman sekarang orang stres Ustaz, nak kelar nak kelar tangan. Ada yang makan Panadol, saya ada kawan dulu, dia nak makan Panadol 30 biji ubat. Kan? Masya-Allah. Ya, pasal apa? Pasal dia rasa macam ghammam bi ghammin. Stres sangat dengan apa yang berlaku pasal dia punya CGPA, belajar dia tak capai standard. Ya, macam-macamlah. Ada orang stres pasal keluarga, pasal apa sebagainya. Jadi daripada ayat ini, daripada halaman ini membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu kepada ayat 150, untuk kita terus berjaya yakin bahawa Allah adalah pelindung yang akan jaga kita pada setiap masa. Untuk mengelakkan kita gagal, sebuah keluarga, negeri dan negara, elakkan syirik, kerana itu akan menimbulkan rasa ar-ru'ba, ya, ketakutan, pengecut dalam diri yang akan membawa kepada kegagalan. Yang ketiga, taat ketua selagi ia tidak menyeru kepada kemungkaran, kerana ia adalah syarat perjuangan, kejayaan dalam sesuatu organisasi. Kalau tidak, kalau katakan kita lemah jiwa, kita bergaduh dan juga akhirnya derhaka kepada seruan yang diberikan, ia akan membawa kepada kegagalan sebagaimana kita lihat dalam peristiwa Uhud. Kita doa Ustaz agar Allah lindungi kita daripada kegagalan, terus dikuatkan bersama dengan nasrullah, pertolongan daripada Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت القوي ونحن الضعفاء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah pendirian kami dalam perjuangan, ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kesabaran kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kekuatan dalam perjuangan kami ini, ya Allah. Ya Allah, Kau jauhkanlah kami daripada godaan-godaan luar yang mengganggu, yang menggagalkan perjuangan kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau-lah yang maha berkuasa, lagi maha perkasa, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka antal qawiyyul aziz. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi untuk kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini sentiasa sabat, ya, teguh di atas perjuangan. Orang cakap perjuangan ini semestinya ke perang itu yang paling tinggi Ustaz, ya, tapi yang rendahnya itu perjuangan kita dalam organisasi, bekerja satu perjuangan pasal nak membawa kebaikan fi sabilillah, ya. Kita membina keluarga masing-masing, puan-puan yang ada bersama Al-Quran pada My Quran Time ini membina keluarga, ayah-ayah yang keluar mencari nafkah. Dalam masa yang sama ada cabaran, ya, ada perkara-perkara yang menyebabkan kita mungkin lemah jiwa kita ataupun kita mungkin nak bergaduh ke berselisih, ya, tetapi yang pastinya jangan sampai kita derhaka kepada ketua yang tidak membawa kita kepada kemungkaran. Itu penting. Pasal apa? Pasal ada yang kata kalau saya kalau saya ini ikut Allah, saya tak ikut ketua pun tak apa pasal ketua ni manusia. Ya. Dalam hal ini ketua itu Nabi SAW itu ketua, kan? Ketua panglima perang pun Allah beritahu kerana apa? Kerana hubungan dengan manusia dengan hubungan dengan Allah ini dua perkara. Hablum minallah dengan Al-Quran, hablum minan nas, perjanjian sesama manusia adalah dua perkara yang penting dijaga. Kalau kita tak jaga betul-betul, itulah rahsia bagaimana Bani Israel dihina, ya, dimurkai oleh Allah dan diberikan kesengsaraan.
sepanjang zaman kerana perkara ini. Atas asas itu kita nak sama-sama tuan-tuan kita menaikkan status kejayaan kita, jangan benarkan sebagai umat Islam untuk selalu bergaduh dan akhirnya prosok jatuh ke bawah. Dengan sama-sama kita menggerakkan wakaf untuk ummah sebagai satu usaha bagi tuan-tuan yang boleh bersama menyumbang RM1, RM2, RM5 ataupun lebih banyak lagi untuk kita membawakan Al-Quran mushaf di pelbagai pelosok institusi, dan lebih daripada itu kita nak membawakan nilai untuk membina, mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah agar terus kita ini diberikan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari esok kita bertemu lagi sesi ulang kaji kita pada halaman 65, 66, 67, 68, 69, 5 halaman, dan ulang kaji ini pastinya menarik kerana kita sudah bercakap tentang kejayaan dan kegagalan sebagai satu umat, kejayaan satu umat, dan pastikan kita tidak terlepas untuk menyemak kerana perkara ini boleh muncul pada bila-bila masa. Poinnya kita selalu beramal dengan Al-Quran dan kita doakan agar Allah mengizinkan kita terus kuat baca, faham dan amal intipati daripada Al-Quran. Bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Program ini dibawakan khas oleh Mufas agar kita terus berjaya, jangan gaduh-gaduh, jangan banyak bertelagah agar kita diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.